Okey, baik. Kelas hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar graf gerakan. Graf gerakan. Okey. Dalam graf gerakan ni kita ada dua jenis lah. Biasa kita belajar kat sekolah kan. Kita buat ulang kaji. Graf gerakan ada dua jenis. Yang mana jenis yang pertama adalah jarak melawan masa. Satu lagi adalah laju melawan masa. Okey. So, graf dia biasalah standard. Biasa macam ni dan macam ni lah. Graf dia dua-dua sama. Lebih kurang. Tapi tak semestinya macam ni. Tapi cikgu bagi untuk situasi yang biasalah. Okey. So, sekarang kejap. Ada orang nak masuk. Kejap Okey, baik. Dalam graf jarak melawan masa, biasanya ada beberapa yang dia akan tanyalah. Jarak melawan masa ni biasanya pertama sekali dia akan tanya awak. Biasa dia akan tanya pertama dia akan tanya jarak. Dia akan tanya berkaitan dengan jarak. Kedua, dia akan tanya berkaitan dengan masa. Ketiga, dia akan tanya berkaitan dengan laju. Keempat, dia akan tanya berkaitan dengan perubahan jarak. Perubahan jarak. Okey. So, antara empat ini ada beberapa benda yang kita terpaksa menggunakan pengiraan. Ada beberapa benda yang kita tak perlukan pengiraan. Contoh, yang mana yang perlukan pengiraan, yang mana perlukan tidak perlukan pengiraan. Pertama sekali kita nak tengok apabila soalan dia tanya jarak. Okey, apabila kita tengok jarak, kita tengok dulu yang jarak ni, kita tengok dekat paksi X dengan Y, paksi Y dengan X ni, wujud tak jarak? Wujud kan? Bila wujud, kita tak perlukan formula ataupun apa-apa maklumat untuk kita dapatkan tu. Kita just hanya ambil dekat paksi jarak sahaja. So, dalam erti kata lain, ini tidak perlukan pengiraan yang kompleks lah. Pengiraan biasa je. Dia adalah pengiraan biasa. Just ambil dekat kawasan jarak. Okey. Kedua, dia akan tanya berkaitan dengan masa. Berkaitan dengan masa, kita akan pergi kepada paksi X. Bila pergi kepada paksi X, pengiraan pun hanya melibatkan pengiraan biasa, tambah dan tolak sahaja. Apabila kita tengok dekat paksi X, itu sahaja, tak ada masalah. Okey. Yang masalah apabila kita pergi kepada laju. Yang ni masalah sikit, sebab dia memerlukan formula. Okey, kenapa memerlukan formula? Apabila kita tengok laju, kita tengok dekat graf kita, kita ada perkataan jarak, kita ada perkataan masa. Ada tak perkataan laju? Tak ada kan? Bila tak ada, itulah yang akan jadi masalah. So, masalah itu datang dia akan datang dengan satu formula. Yang mana formula yang dia akan bagi adalah formula dia adalah laju ni sebenarnya sama dengan jarak bahagi masa. Dalam erti kata lain, jarak bahagi masa ini adalah jarak apa dia tadi kita anggap dia sebagai Y kan? Y. Okey. Masa adalah X. Y per X dia sama juga seperti Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Bermaksud dalam erti kata lain, dia adalah sama dengan kecerunan lah. Dia sama dengan kecerunan. Bermaksud laju ni kita akan dapatkan dia melalui formula jarak masa, yang mana jarak masa ini sebenarnya merujuk kepada sesuatu kecerunan graf. Okey. So, maksudnya kalau kita tengok dekat sini. Okey, kalau kita tengok yang pertama. Tengok sekejap. Okey. Tengok yang ni. Yang sini. Yang sini ada kecerunan tak? Ada kan kecerunan, sebab dia cerun. Dia cerun, adalah kecerunan. So, bila ada kecerunan, bermaksud wujud laju. Okey, boleh. Okey, kita tengok sini pula. Tengok sini. Sini. Ada kecerunan tak sini? Tak ada, dia flat. Flat bermaksud tak ada kecerunan. Apabila tak ada kecerunan, laju wujud tak? Tak wujud laju. Bermaksud tak wujud laju tu, dalam erti kata lain, dia tidak bergerak lah. Tidak bergerak. Okey.
Seterusnya, satu lagi, apabila kita tengok sini, konsep dia sama dengan, katakan cikgu letak nombor lah, senang ataupun huruf. Ni A, ni kawasan B, ni kawasan C. C dengan A ni sama konsep dia C dengan A sama. Kenapa? Sebab dia mempunyai kecerunan. Bila mempunyai kecerunan, dia akan wujudnya laju. Okey, boleh. So kalaulah kita tengok, okey, A ni apa? A ni katakan kita ada kenderaan. Kenderaan kita nak buat color apa kenderaan kita ni? Kenderaan kita buat color warna-warni sikit. Kenderaan kita ni, apabila dia bergerak di titik O, dia bergerak menunjukkan di kawasan A ni, dia mengalami perubahan jarak. Bila mengalami perubahan jarak, automatik dia akan menghasilkan laju. Seperti mana cikgu cerita dalam kelas, yang kita ada motor kan, biasa geng-geng rider ni, kalau dia duduk statik je, dia tak bawa motor dia, tak ada jarak yang berubah, dia punya meter laju dia tidak berubah lah kan. Tapi apabila kita tekan je pulas je minyak motor tu, dia akan menghasilkan perubahan jarak. Apabila perubahan jarak, meter dekat laju tu akan naik. So itu menunjukkan adanya perubahan jarak. Tetapi di tempat kawasan B ni menunjukkan kereta kita ataupun motor kita dalam keadaan tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Sebab tidak ada perubahan jarak. Kalau kita tengok dekat sini, okey, katakan dia berhenti pada jarak 50 meter. Okey, 50 meter ni dia statik selama berapa? Katakan ni dalam keadaan 5 minit. Ini adalah 10 minit. Dia statik dia dalam keadaan 5 minit statik. Maksudnya 5 minit itu dia tidak berubah jarak dia. Bila tidak berubah jarak, kelajuan tu tidak akan terhasil lah. Okey, boleh. So sekarang yang keempat adalah perubahan jarak. Perubahan jarak adalah adik-beradik kepada laju. Perubahan jarak adalah adik-beradik kepada laju. Sebenarnya dia hampir sama dengan laju, cuma dia lebih kepada vektor, iaitu dia akan ada simbol tolak dengan ataupun tambah. Tetapi tambah kita tak buat lah, tambah biasanya tolak lah. Ini nak menunjukkan perubahan jarak ini adalah kita nak menunjukkan berlakunya pengurangan laju ataupun penambahan laju. Itu sahaja. Tetapi hakikat sebenarnya dia adalah laju. Cuma perubahan jarak ni dia lebih kepada vektor. Vektor itu dia akan menunjukkan adanya perubahan laju daripada berkurang ataupun bertambah. Tetapi untuk laju dia takkan ada pengurangan ataupun penambahan dari segi simbol dia lah. Okay. Contoh, kalau cikgu buat perubahan jarak ni, biasanya dia akan wujud negatif 40 km per hour. Dia laju, tetapi laju ini apabila ada negatif ini menunjukkan adanya pengurangan sebanyak 40 km per hour. Tetapi apabila kita pergi kepada laju, dia tak akan ada negatif, dia hanyalah 40 km per hour. Itu sahaja. Okey, boleh. So, untuk graf gerakan jarak melawan masa, cikgu rasa tak ada masalah lah. Cuma kita pergi kepada laju masa, kita slow lah, slow down. Cuma yang ni cikgu nak awak faham dulu konsep dia. Pertama sekali, di kawasan A mempunyai laju, di kawasan B dia tidak mempunyai laju, dan dalam erti kata lain, dia dalam keadaan berhenti. C dia mempunyai laju. Kenapa? Sebab dia ada sebab dia ada kecerunan. Okey, boleh So